Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan biologi bab 1 iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Zulnur Damia binti Zainoha, Hanani binti Asri dan Nur Fakira Natasha binti Fakur Razi. Seterusnya, tajuk pembentangan kami pada kali ini ialah pertumbuhan sekunder dan juga pertumbuhan primer. Baik, untuk pengenalan, pertumbuhan primer ialah berlaku pada semua tumbuhan jenis monocotyledon dan tumbuhan jenis dicotyledon. Ia berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Manakala, untuk pertumbuhan sekunder, ialah proses pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan jenis dicotyledon dan sebahagian daripada tumbuhan jenis monocotyledon. Ia berlaku apabila meristem sisi yang terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus membahagi secara mitosis untuk menambahkan diameter batang dan akar serta menambahkan tisu berkayu. Untuk info, terdapat 3 zon pertumbuhan tumbuhan. 3 zon itu ialah zon pembahagian sel, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan sel. Seterusnya tujuan. Tujuan pembentangan ini dijalankan adalah untuk mengumpul maklumat tentang kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perbincangan. Kepentingan pertumbuhan primer dari segi ketinggian, sokongan dan juga pengangkutan. Yang pertama, membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Yang kedua, flowworm primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Yang ketiga, xylem primer dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Yang keempat, xylem primer memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Seterusnya, kepentingan pertumbuhan sekunder dari segi sokongan dan pengangkutan. Yang pertama, memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Yang kedua, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Yang keempat, menghasilkan tisu xylem dan tisu phloem secara berterusan untuk menggantikan tisu xylem dan tisu phloem yang tua dan rosak. Yang kelima, mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang untuk menghasilkan biji benih dan membiak. Akhir sekali, kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Pertama sekali, pokok yang mempunyai bahagian berkayu yang kuat dan keras menjadikannya sesuai digunakan untuk membuat perabot, pagar, pintu dan sebagainya. Yang kedua, tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Ketiga, kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan bahan perhiasan. Keempat, pertumbuhan sekunder juga dapat menghasilkan kayu balak seperti cengal dan meranti. Kelima, kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan sekunder seperti meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Dan yang keenam, jualan buah-buahan seperti mangga dari tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana pendapatan dan ekonomi negara. Ini adalah contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer. Manakala yang ini pula ialah contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Kesimpulannya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder amat penting dalam tumbuhan serta membantu dari segi penjanaan ekonomi negara.